بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقال أبو صالح قال المصنف رحمه الله ونفع الله بالأمين في الدارين. وقال Abu Salih an Ibni Abbas, dan berkata Abu Salih daripada Ibnu Abbas, apa dosa besar ni? Hiya ma aujabal hadd fid dunya. Apa takrif dosa besar ini? Dosa yang disebabnya mewajibkan hukum hudud di dunia. Hukum hudud, qisas. Hiya ma aujabal hadd, apa yang mewajibkan al-hadd, hudud di dunia. Okey, macam mencuri, potong tangan, berzina, disebat 100 kali. Wa an Ibni Mas'ud annal kaba'ir, daripada Ibnu Mas'ud, annal kaba'ir, sungguhnya dosa besar ini fi Fatihatin Nisa, pada pembukaan surah An-Nisa. Mana pembukaan surah Nisa? Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha wa basa minhuma katsiran wa nisaa. Itu surah An-Nisa. Ila qawlihi ta'ala, sehinggalah firman Allah Ta'ala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum madkhalan karima. Jadi semua dosa yang Allah sebut daripada pembukaan surah Nisa sampai ayat in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, semua dosa-dosa disebut di situ, semuanya dosa besar. Boleh? Wa qala, kamu sa'atkan Sa'id di situ. Sa'id. Wa qala Sa'id bin Jubair, maka berkata Sa'id bin Jubair, wa ghairuhu, dan selain daripadanya. Apa dosa besar ini? Hiya kullu dhanbin, yaitu setiap dosa. Hiya kullu dhanbin aw'ala Allahu 'alaihi an-nar. Ia adalah kullu, setiap dzambin, dosa, aw'adallahu, memberi amaran Allah alaihi, di atas dosa tadi, an-nar, neraka. Contohnya makan harta anak yatim, Allah sebut apa? Okey, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi buturihim nara, dia makan api dalam perutnya. Faham tu? Okey. Wa qala Abu Talib, maka berkata Abu Talib, Al-Makki, Abu Talib Makki, al-kabairu, Al-kabairu, dosa besar ini, Pak. Yalah, sab'u atau sab'a? Fi sab'u atau sab'a? 5 ada. Mabni 'alal juz'aini. Dia mabni. Inni ra'aitu ahada 'asyara kaukaba. Dia mu'rab sana, isnata saja. Famfajrat min husnata. Dia mu'rab situ. Okey. Al-kabairu 17. Jama'tuha min jumlatil akhbari. Jama'tuha, aku kumpul daripada beberapa mana akhbar? Al-khabar wal hadis. Ya, dalam ilmu hadis, mal farqu bainal hadis wal khabar? Qila al-khabaru a'um min al-ahadis. Min al-hadis. Al-khabaru ma usna Rasulullah SAW wa ghairihi min as-sahabati wat tabi'in. Wa amma al-hadis ma usna ila Rasulullah. Ada qila al-khabar. Kalau nak sebut akhbar, fil khabar ni dia lebih umum daripada hadis. Hadis disanadkan kepada Rasulullah, khabar ini disanadkan kepada Rasulullah dan juga pada sahabat ataupun tabi'in. Hadza fihi aqwal. Al-farqu bainal al-khabar wal hadis. Wa qila al-khabaru huwa al-hadis.
Ha? Qad akhadna min mustalah fi muqaddimah. Arba'atun. Tengok ni. Dia kata min jumlah akhbar. Arba'atun. 4. Ingat ni. Dosa besar dia kata aku kumpul Abu Talib maki dia kata aku kumpul dosa besar ni. Sebab apa? Mengapa orang bahas betul dosa besar ni? Sebab Allah sebut in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kita menjauhi dosa besar ni saja, dosa kecil kita Allah akan hapuskan. Biarpun kita tak bertahu, taubat. Biarpun kita tak minta ampun, dosa kecil dia dengan sebab kita menjauhi dosa besar ini, Allah akan ampunkan dosa-dosa kecil kita. Jadi dia kata apa? Jadi Abu Talib Al-Makki dia kata, aku kumpul semua 17. Tengok. Dia kata, arba'atun fil qalbi. 4 fil qalbi, pada jiwa. Arba'atun fil qalbi, pada jiwa. Apa tu? Pertama apa? Asyirku, syirik. Wal'iyadu billah, thumma la'iyadu billah, thumma la'iyadu billah. Kemudian apa? Yang kedua, wal israru 'alal ma'siyati, wal israru, dan berterusan 'alal ma'siyati, dalam melakukan maksiat, di atas maksiat. Dia hidup dalam maksiat saja. Wal qunutu, dan berputus asa. Wal qunutu, dan berputus asa min rahmatillah, daripada rahman Allah. Apa putus asa rahman Allah? Dia kecewa. Dia putus asa rahmat Allah. Dia rasa apa? Allah tak tolong dia. Sebab tu akhirnya bunuh diri. Berputus asa. Sebab tu dalam surah Al-Yusuf dah, innahu la ya'asu min rawhillahi illa al-qawmul kafirun. Sesungguhnya tidak berputus asa dengan rahmat Allah melainkan orang kafir saja. Orang beriman dia tak. Ini yang kita tengok ya. Inilah bezanya jiwa beriman dengan jiwa munafik dan jiwa kafir. Beza. Orang beriman dia tidak risau dengan rahmat Allah. Dia yakin dengan rahmat Allah. Wa rahmatuhu wasi'at kullu syai', wasi'at kullu syai'. Rahmat Allah meliputi segala-galanya. Orang beriman tak pernah putus rahmat. Sebab tu ingat nikmat kita paling besar kan nikmat baik iman. Nikmat paling besar kita hidup dengan iman ni. Orang nak ugut kah, orang nak gertak kah, orang nak herdik kan, buatlah macam mana pun, dia tetap berdiri tegak. Kal jibalil syawamisi, bagikan gunung yang tegak. Datang angin kan, datang hujan kan, begitulah dia. Ini iman. Kal jibalil syawamisi. Al-mu'min, orang beriman yang yakin tawakal betul pada Allah. Kal jibalil syawamisi, dia bagaikan gunung yang tegak. Gunung kita tengok, datang angin runtuhkah? Datang angin, begitulah. Datang hujan, begitulah. Panasnya, begitulah. Dia bukan plastik. Plastik, datang panas, lembek. Orang beriman, tidak ada siapa yang mampu apa? Mampu menakut-nakutkan dia, menggertak dia. Kalau tak buat begini, aku buang kerja ya. Kalau kau tak buat begini, aku buang kerja. Perkataan itu wajar untuk ditertawakan. Untuk ditertawakan. Keimanan mengatakan perkataan itu perlu kita perolok-olokkan. Kau buang kerja. Siapa bagi rezeki berapa? Kau dalam perut kau 9 bulan, dalam ibumu 9 bulan. Siapa bagi rezeki kau?
Gertakkan begitu untuk jiwa yang yakin dengan rahmat Allah. Sebab dia kata qunut al-qunut. Bukan qunut qanata yaqnut qunut min rahmatillah. Orang beriman nak gertakkan, nak herdikkan, kau herdiklah. Nak gertakkan, buatlah apa pun. Buatlah isna'u ma syi'tum. Okey. Sebab tu cuba tengok. Ahli sihir Firaun. Ahli sihir Firaun, apabila mereka melihat mukjizat Nabi Musa alaihi salam, tongkat yang Nabi Musa alaihi salam berubah menjadi ular telan tali-tali. Terus mereka beriman pada Allah. Terus mereka beriman. Qalu wa amanna bi rabbil alamin. Nampak berikut sebab mereka ada ilmu dengan sihir itu. Jadi mereka tahu ini iradah, kudrat yang memang sangat dahsyat. Qalu wa amanna bi rabbil alamin. Mereka berkata, kami beriman dengan Tuhan Rabbil Alamin. Apa Fir'aun? Kalau orang Kedah panggil, gempak mereka. Okey. Apa Fir'aun gempak mereka? Apa Fir'aun ugut mereka? Bukan lagi buang kerja ya. Bukan lagi usik. Bukan lagi apa? Okey. Wala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Kamu beriman? Aku akan potong la uqatti'anna aydiyakum, tangan kamu dengan kaki kamu. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Yusuf depan. Yusuf. Okey. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Aku akan potong. Hai, Luqman. Nak lagi sini, sebelah Hanzalah. Sini. Okey. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Aku akan potong tangan kamu, kaki bersilang. Wa la usallibannakum fi judu'in nakhl. Aku akan salib kamu di pokok kurma. Apa lagi jawab? Faqdi ma anta qad, innama taqdi hadhihi al-hayatud dunya, innama taqdi hadhihi al-hayatud dunya. Faqdi, buatlah. Apa jawapan? Ugut apa? Potong tangan, kaki bersilang. Tapi keimanan waktu itu, Allah campakkan keimanan, nikmat yang sungguh dahsyat. Baru saja mereka beriman, tapi bukan mu'allaf. Baru saja beriman, terus cakap. Bila mereka beriman, selepas mereka nampak tongkat Nabi Musa makan tali mereka yang jadi ular. Tu mereka qalu wa amanna bi rabbil alamin. Rabbi Musa wa Harun. Mereka berkata, kami beriman dengan Tuhan sekalian alam, Tuhan Musa dan Harun. Cerita ni Allah ulang banyak kali dalam Quran. Cerita ini, cerita imannya ahli sihir Fir'aun, Allah ulang banyak kali dalam Quran. Dalam surah Taha pernah ada. Faham? Allah ulang sebab tu kadang-kadang kita apa? Tertukar. Ada Rabbi Musa wa Harun, ada Rabbi Harun wa Musa. Terbalik. Okey. Jadi, sedangkan mereka beriman, tapi apabila iman telah masuk, apa mereka jawab pada Fir'aun? Okey. Qalu la dhair. Mereka tak ada masalah. Nak potong tangan, potonglah. Ayat lain. Faqdi ma anta qad. Buatlah apa kau nak buat. Innama taqdi hadhihi al-hayatad dunya. Engkau buat ini, kau tunjuk keangkuhan di dunia saja. Apa kami risau? Ugut apa? Nak potong tangan, potong kaki. Nak salib di mana?
Makna mati. Buatlah. Satu ayat, qalu la dhayr. Satu ayat sebut tidak ada apa-apa, tak ada masalah. Tak ada masalah langsung. Ayat lain apa? Apa dia sebut? Faqdi ma anta qad. Hukumlah, apakan hukum? Inilah jiwa beriman. Tidak ada kerisauan. Sebab tu sebesar-besar nikmat Allah beri pada kita, nikmat iman, keyakinan kepada kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Keyakinan yang tidak terhijab dengan kekuasaan palsu yang ada di tangan manusia. Keyakinan yang tidak terhijab, tidak tergugat dengan kekuasaan, kemampuan, kudrat, iradat palsu yang ada di tangan manusia, yang bila-bila masa boleh fana. Allah hancurkan dengan perkataan kun fayakun. Jadilah. Boleh? Okey, ini qanut, jangan qanut. Sentiasa kita husnuz zon dengan Allah. Ana inda dhanni abdi bi. Ayo. Kemudian wal amnu min makrillahi ta'ala, dan rasa aman. Wal amnu, dan merasa aman, min makrillah, daripada perancangan Allah Ta'ala. Sebab Allah sebut apa? Wala tuzakku anfusakum. Janganlah. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kamu mengatakan diri kamu suci. Okey. Jangan kamu mengatakan diri kamu suci. Rasa hebat, rasa lebih pada orang, jangan. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah lebih mengetahui siapa antara kita paling bertakwa jiwanya. Sebab itulah sebuah hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah tak tengok suarakum, gambaran kamu, berserbankah, berkopiahkah, berjubahkah, beridakkah, ila suwarikum wala ila ajsadikum, badan kamu, walakin yanzuru ila qulubikum, jiwa kamu, ila qulubikum. Okey. Wa'ma a'malikum, amalan kamu lakukan. Sebab tu sebuah hadis, ingat hadis ni kita takut. Okey, sebab tu sebelum kita buat amalan, tanya diri kita, aku buat ini untuk apa? Kita buat apa amalan, aku buat ini untuk apa? Kalau nanti hari aku berdiri depan Allah nanti, apa aku jawab kalau tanya aku? Niat tanya kita. Biarpun perbuatan tersebut jelas kebaikan, kita tanya diri kita, aku ni sebenarnya untuk apa aku buat semua ni? Untuk apa juga? Sebab satu hadis dalam 140 cukup menggerunkan kita. Apa Allah sebut? Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Tengok surah kata hatta la ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluhu. Sesungguhnya salah seorang kamu melakukan amalan ahli syurga sehingga jaraknya dengan syurga itu begini saja. Satu apa? Hatta. Fayasbiqu, berlaku ketentuan Allah padanya. Dia melakukan perbuatan ahli neraka. Fayadkhuluha, dia masuk. Okey, sini. Hadis ini, kalau kita tak faham, kita buat apa? Kita amal, Allah tentukan sudah. Ini orang tak faham mana hadis ni. Dia kata semua Allah tentukan sudah. Berapa lagi kita beramal? Itu kita punya pahaman Jabariyah. Bukan begitu maksud hadis tu. Faham tak? Sebab Allah sebut, "Wa ma kana Allahu lidhi'a imanakum." Allah tidak sekali-kali mensia-siakan iman kamu. Allah sebut. Allah tak sia-sia perbuatan kamu. Tapi sini mengapa? Allah semua perbuatan dia semua
binasa. Allah sebut, wa ma kana Allah dhiyya imanakum. Allah tidak mensia-sia iman kamu. Hadis takkan bertentangan dengan Al-Quran. Biarpun secara zahirnya nampak bertentangan. Allah sebut, Allah tak sia-sia. Jadi sini sebab kita sebut bab ta'arud wa terjih. Tapi itulah usul fiqh bagian hukum hakam. Jadi sini kita faham. Allah sebut apa? Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Salah seorang kamu dia beramal. Amal ini zahir. Kita nampak dia solat. Kita nampak dia zahir solat. Kita nampak dia berzikir. Subhanallah, dia majlis ilmu. Kita nampak dia jaga sunnah semua. Majlis ilmu. Faham tak? Kita nampak dia jaga betul hukum Allah zahirnya. Tapi Allah lebih mengetahui apa dia lakukan itu bukan kerana Allah. Sama ada mencari apa? Kedudukan di sisi manusia, pangkat di sisi manusia, perbuatan. Sebab Allah sebut apa? Wa inna ahdakum la ya'malu. Dia beramal. Amal zahir sebab iman kan? At-tasdiq bil lisan, al-iqrar bil lisan, was-tasdiq bil janan, wal amalu bil arkan, anggota badan. Tapi dalam dirinya tersembunyi sifat yang cukup Allah benci, riya. Menunjuk pada orang. Satu hari nanti dekat kematian dia, sebelum kematiannya, di akhir hayat dia, Allah buka kepada kita siapa sebenarnya dirinya. Selama ni dia tentang bid'ah, tapi sebelum mati dialah pembesar paling besar bawa bid'ah. Faham tak? Selama ni tentang bid'ah, ini bid'ah Rasulullah tak buat, ini Rasulullah tak buat. Tapi sebelum mati kita nampak dialah tokoh paling besar pembawa bid'ah dalam agama. Tak lindung pada Allah. Faham tak? Fayadkhuluha, dia masuk neraka sebab kullu bid'ah dalalah wa kullu finnar. Sebab selama ni dia tersembunyi. Sebab tu kita nak buat apa, kita tanya, aku buat ini kerana apa? Apa aku cari sebenarnya? Redha Allah atau redha? Duduk. Kalau benda tu kita rasa ragu-ragu, sebab kita istikharah, minta apa? Buat istikharah. Faham tu? Akhir sekali surmatiyah. Sebab tu ulama sebut apa? Fa idza tadaitum faqtadi biman qad mata. Kalau kamu ingin menjadi contoh, jadikanlah contoh orang yang telah meninggal. Siapa? Imam Nawawi. Sirahnya sampai akhir hayat baik. Sirah dia siapa? Sirahnya Imam Syafi'i, Abu Hanifah. Tapi berapa ramai? Jangan kamu jadikan orang hidup sebagai contoh kamu. Sebab orang hidup la yu'manu fitnatahu, belum aman fitnahnya. Sekarang mungkin kamu nampak dia apa? Ini sunnah, ini bid'ah, ini sunnah. Tapi akhir hayat dialah paling kuat pembela bid'ah. Boleh? Okey. Sebab tu hadis ni la ya'malu, makna pada zahirnya kamu nampak dia melakukan perbuatan ahli syurga, tapi menjelang matinya kamu nampak astagfirullah, tak sangka dulu betul-betul dia lawan betul bid'ah, tapi sekarang dialah penyuruh bid'ah. Boleh? Sebab tu kita nak buat amalan tanya, ya Allah, jadikanlah Allahumma jihadil a'mal, Allah min hadil khalisatan wajhikal karim. Ya Allah, jadi amalanku ni ya Allah khalisan, suci sebenarnya untuk mencari redha. Aku tu bukan nak apa, aku tak mau apa-apa ya Allah di dunia ni. Tak, aku nak redha Engkau saja ya Allah. Boleh? Sebab tu kita takut ni. Sebab apa? Jangan sekali-kali kita rasa aman daripada makrullah. Boleh? Wa arba'atun fil lisan, dan 4 perkara pada lidah. Syahadatuz zur, okey, penyaksian palsu, jadi saksi palsu. Wa qadful muhsanati, menuduh orang berzina. Kita banyak bahas ni. Ini bahas selanjutnya dalam bab fiqh. Sebab dia bab apa? Hadul qadfi. Okey. Wal yaminul ghamus, dan yamin ghamus. Ya, sumpah dusta. Tadi kita belajar tadi. Hadis apa? Asas qada dalam Islam.
Apa tadi? Asas perundangan dari Islam. Pertama apa? Al-aslu bara'atu zimmah. Asalnya seseorang itu suci daripada dosa. Suci daripada sebarang pertanggungjawaban. Jadi apabila orang lain menuduh nak mencabut kesucian dia ni, menuduh satu jenayah kat atasnya, mesti apa? Datang kaedah al-bayyinatu man idda'a. Orang yang menuduh mesti bawa bukti, bawa penyaksian untuk menghilangkan kesucian dia. Yang ketiga apa? Wal yaminu ala manin ankara. Dan kalau yang menuduh tidak boleh bawa apa? Bukti saksi, mana dituduh tadi dia berhak apa? Dia mentahankan dia dengan bersumpah. Jadi sumpah dusta ini termasuk dosa besar. Wasihru, dan sihir. Sihir ni kalau Imam Malik rahimallah, dia mengatakan sihir secara mutlaknya adalah perbuatan kafir. Makna ahli sihir ni kafir, hukumannya dihukum bunuh. Imam Syafi'i ditafsilkan, sekiranya dalam sihirnya ada perbuatan syirik, mensyirikkan Allah, ada perkataan kufur, dia kafir. Kalau tidak ada, dia kata fasik. Boleh? Ayo. Wa salasatun fil batni, dan 3 pada perut. Syurbul khamri, minum arak. Arak tuak. Tapi tuak Kelantan tak haram ya. Tuak Kelantan tu nira nipah. Tuak apa? Tuak Kelantan tak haram. Sebab tuak dia apa? Nira nipah. Syurbul khamri wa aklu malil yatimi zulman, makan harta anak yatim secara zalim. Wa aklur riba, ini banyak sekali. Wa aklur riba. Sebab tu orang yang makan riba, orang yang beramal riba, dia lemah. Jiwa dia lemah. Orang yang hutang dengan riba, amal riba ni, jiwa ni cukup lemah. Dia bangun di akhirat pun lemah juga. Ingat ya, riba jaga ya. Jaga, kamu ingat ya. Jangan sekali-kali terlibat dengan pinjaman riba. Jangan sekali. Sebab apa? Orang yang riba inilah lemah. Akhirat pun dia pun lemah. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbatu asy-syaitanu minal mas. Orang yang makan riba ini, dia tak bangun di akhirat melainkan apa? Seperti orang kerasukan, bangun jatuh, bangun balik jatuh balik, bangun balik jatuh balik. Lemah. Di dunia dia lemah. Sebab apa lemah? Allah sebut, fa in lam tantahu fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulih. Sebab apa? Allah dan Rasulnya ijtihad perang. Di ijtihad perang dia, mana tak lemah? Allah dan Rasulnya ijtihad perang. Sebab tu orang yang terlibat dengan riba ni cukup mudah untuk diugut. Cukup mudah untuk digertak. Kau buat begini, aku buang kerja kau. Mana boleh tuan. Nanti nak bayar rumah macam mana, nak bayar kereta macam mana. Jiwa dia jadi lemah. Betul tak betul? Jiwa riba dia lemah. Sebab satu Allah sebut, fa in lam yantahu fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulih. Penisyaran perang daripada Allah dan Rasulnya. Nak kuat macam mana Allah perang dengan dia, Rasul perang dengan dia. Dan dia mudah untuk diugut, mudah untuk dihudik. Kalau kau tak ni, jangan kau, aku buang kau kerja. Janganlah Tuhan. Rumah aku belum habis bayar tu Tuhan. Kereta habis bayar. Nah, macam mana aku tak kerja ni, setiap bulan kena bayar. Dia akan jadi lemah jiwa dia. Tapi kalau kita tidak ada hutang hidup kita, kita hidup nahnu ahrar. Buang, tak ada masalah. Apa masalahnya? Aku bukan ada perlu bayar dengan siapa? Tak ada siapa yang tuntut aku. Bukan aku ada hutang dengan siapa. Faham tu? Aku hutang dengan orang beriman saja. Orang beriman tak ada masalah. Wa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Kalau aku susah, dia tahu. Dia akan bagi tangguh sampai aku senang. Kalau riba, kau senang ke kau susah kan? Biar pun dia bagi metode terum tu. Dia bagi terus tapi tetap kena bayar. Okey, faham tu? Jadi tu, sebab jiwa kita jadi lemah. Sebab tu, riba ini jiwa akan lemah. Bohonglah kata dia jual keras. Siapa riba? Satu sebab Allah sebut Allah berperang dengan dia. Yang kedua, Allah sebut sendiri di akhirat nanti dia bangun terjatuh. Bangun tu. Terlampau lemah. Jadi jiwanya lemah. Kalau tak ada riba, kita hidup dengan
tenang. Apa masalahnya? Beng nak kejar, aku bukan ada apa. Tak ada rumah. Itu bulu kadang aku tebang ke bawah rumah. Faham tak? Kita hidup sebagai jiwa yang merdeka. Oleh. Okey. Wasnatani fil farji, dan dua pada kemaluan. Az-zina wal liwaqah, zina dan liwaq. Az-zina wal liwaqatu wal liwaqah. Liwaqah liwat. Okey, homoseks. Wasnatani fil yadain, dua pada wasnatani fil yadain, dan satu daripada kedua-dua tangan. Apa dia? Al-qatlu was-sariqatu, pembunuhan dan curi. Wa wahidatun fir rijlain, Abu Talib maki kita, satu pada kedua-dua kaki. Apa? Al-firaru minaz zahfi, lari daripada medan perang. Baru saya kata kaedah apa? Fardul kifayatu hal yata'ayyan. Yallah man yatadhakkar hadhihi al-qaidah. Ini fardul kifayatu hal yata'ayyanu bisyuri' am la. Ini kaedah 20. Fardu kifayah, apabila kita mula lakukan, adakah dia menjadi fardu ain ataupun tidak? Adakah dia menjadi fardu tidak? Sini berlaku khilaf ulama. Contohnya, kita sedang mengembalikan jenazah. Kita mandi dia. Tiba-tiba baru basuh muka, basuh perut dia, berkurak apa? Biarlah, tinggal orang lain basuh. Berdosa atau tidak? Penengah kata pendapat yang sahih berdosa. Sebab apa? Intihakul hurmatil mayit. Biarpun asalnya fardhu kifayah, tapi apabila kita mulakan perbuatan tadi, dia akan jadi fardhu ain bagi kita. Sebab kalau kita biarkan, akan berlaku kecerobohan pada mayat. Mesti kita sempurnakan. Itu pendapat yang paling sahih. Yang kedua saya kata apa? Yang kita situ dia jadi fardhu ain bagi dia. Haram ditinggal. Sebab apa? Kalau ditinggal menceroboh kehormatan mayat. Sekarang bukan kisah sudah. Tak mandi kah, tak solat kah, dia tanam saja. Tak ada kemuliaan sudah. Okey. Yang kedua, tadi sahih apa? Haram kita tinggalkan, jadi fardhu ain. Yang ketiga, kalau kita mula menuntut ilmu, contoh, ilmu ni fardhu kifayah. Usul fiqh, kaedah fiqhiyah, balaghah, nahwu, muamalat. Ini ilmu fardhu kifayah. Tapi apabila kita telah ada anasa turufan, kita mula faham tadi ilmu tadi. Kita mula faham, dapat faham sudah ilmu tadi, kita mula kuasai. Bolehkah kita tinggalkan? Afah apa? Boleh tak boleh? Afah dia apa? Boleh kita tinggalkan. Tapi satu pendapat as-sahih, haram kita tinggalkan. Mana orang yang apabila Allah beri dia ilmu fardhu kifayah, usul fiqh, kaedah fiqhiyah, qawaid balaghah semua, dia telah dapat, setengah ulama kata haram dia tinggal ilmu tadi. Wajib dia teruskan. Sebab apa? Kalau dia tinggal, akan apa? Terabai ilmu tadi. Tapi setengah kata tak, orang lain boleh ganti. Faham tak? Okey. Jadi, tapi yang ijma' mana? Ijma' lari medan perang. Lari medan perang. Okey. Waktu perang fardhu kifayah, contoh membantu umat Islam di sebuah kawasan, diserang musuh. Fardhu kifayah. Jadi kita pergi bantu. Tapi waktu medan perang tadi, asalnya fardhu kifayah. Tapi apabila kita telah berada dalam medan tempur, jadi fardhu ain untuk kita berperang. Sebab kalau kita lari, dosa besar. Sebab Allah sebut, "Wa man yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw muta'ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin Allah." Faham tak? Situ ijma'. Situ memang waktu itu fardhu kifayah yata'ayyanu bisyuru'. Okey. Wa wahidatun dan satu fi jami'il badan, pada seluruh badan. Wa hiya uququl walidain, iaitu menderhaka kepada kedua ibu bapa, menderhaka kepada kedua-dua ibu bapa. Sebab tu orang yang jadikan ibu bapa dia bermusuh dengan ibunya, bermusuh dengan bapaknya. Biarpun siapa dia ya, tuan guru kah, pak kiai kah, ustaz kah, tiba-tiba dia jadikan ibu bapa dia buat pemusuh. Tak bertegur sapa dengan ibu bapaknya, tak bercakap dengan ibu bapaknya.
bermasam muka dengan ibu bapaknya, pulau ibu bapaknya, biarpun siapa dia. Jangan percaya dia. Sebab tu paling besar dosa syirik pada Allah, kemudian apa? Menderhaka kepada ibu bapa. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jangan sembah selain Allah, kemudian apa? Berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Mengapa kita kata jangan percaya orang ni? Biarpun siapa dia, ulama kah? Pak kiai kah? Tuan guru kah? Apa segala yang pakai, semuanya tak ada guna pada dia. Sebab apa? Kalaulah ibu bapaknya, ibu yang melahirkannya, bapa yang membesarkannya, dia boleh bawa bermusuh, hilang perasaan rahmat, ihsan, apatah lagi nak diharap untuk orang lain. Faham tak? Kalau ibu bapaknya dia ada perasaan benci, perasaan tak suka, apatah lagi orang lain. Sedangkan itu 9 bulan dalam perut ibunya, tiba-tiba dia buat bermusuh ibunya, tiba-tiba dia buat bermusuh bapaknya. Macam mana kita boleh harapkan orang ni? Sebab tu orang beriman, biarpun macam mana, biarpun salah bapaknya, tetap dia merendah diri. Faham tak? Dia tetap memberi kemaafan. Faham tu? Sebab tu paling besar dosa ni menderhaka pada ibu bapa. Janganlah harap kalau orang tu menderhaka ibu bapa, ibu bapa dia tak suka dengan dia tak suka bapa, jangan percaya. Faham tu? Sebab bahkan ibu bapa kafir pun Allah suruh berbuat baik. Selagi mana tidak mensyirikkan Allah, melakukan maksiat pada Allah. Boleh. Okey. Wa hadha yumkinu an yudadu alaih, dan ini mungkin ditambah ke atasnya. Wa yunqasu minhu, dan dikurangkan. Wa yunqasu, baca bil majhul lah. Wa yunqasa. Ataf pada yudada. Yumkinu an yudada alaih wa yunqasa minhu, dan dikurang padanya. Fa inna darbal yatim, maka sesungguhnya memukul anak yatim, wa ta'zibahu, mengazabnya, akbaru, lebih besar, min akli malihi, daripada makan hartanya. Wallahu ta'ala a'lam. Kam baqiya? Assalamualaikum Ustaz, bolehkah kita buat korban untuk satu bahagian, mewakili satu family? Mahal Ustaz kalau membuat untuk satu bahagian satu orang. Dia begini ya. Kita pegang seekor lembu, unta boleh dikongsi 7 orang. Sebab berdasar hadis, naharna yaumal hudabiyyata baqaratan an sab'ah. Kami korban, kami potong. Okey. Sapi hari Hudaybiyah untuk 7 orang. Mana situ 7 bahagian. Makna boleh dikongsi untuk 7 bahagian. Tapi macam mana dia kata, satu bahagian tu kongsi satu keluarga. Jadi sini dia kata tak boleh untuk kongsi tu. Cuma dia kata kongsi ni apa? Dia kongsi isyrakus sawab. Makna harap pahala juga kena mereka. Sebab apa? Sebab kalau seorang yang kalau sebuah keluarga, contoh suami buat, maka syiar tak didapat pada seluruh ahli keluarga. Dipanggil istilah apa? Isyrakus sawab. Minta Allah bagi pahala semua sekali. Boleh. Tapi nama dia seorang. Faham tu? Sebab dia kata apabila seorang ahli keluarga buat, maka gugurlah tuntutan sunat kifayah pada keluarga tersebut. Boleh? Ada. Mazhab kita makna dia untuk seorang. Sebab dalil dia naharna yaumal biya baqaratan ansab sab'atin. Seekor sapi berapa orang? 7 orang. Kalau Zaidiyah 10 orang boleh. Okey, kalau kita 7 orang. Assalamualaikum Ustaz, apakah hukumnya tumbuk muka dengan sengaja seperti orang tinju dan sebagainya? Okey, apa hukumnya tumbuk muka? Hukumnya haram. Rasulullah sebut apa? Wa idza darabtum fajtanibul wajha. Apabila kamu memukul, jangan tengok Pakcik Faisal. Pakcik Faisal tu ajar kamu untuk tepis orang tumbuk muka. Bukan ajar kamu suruh tumbuk muka, faham tak? Okey, faham tak? Itu dia ajar macam mana nak elak kalau tumbuk muka. Itu berlatih, bukan apa? Ini tumbuk ni. Macam lah guna pedang kalau berlatih apa? Macam mana nak elak di parang tu. Memang haram tunjuk besi kan? Kan
makruh kita tunjuk besi pada orang kan. Tapi kalau belajar main pedang, itu tak apa, itu berilmu. Tapi kalau macam bertinju tu, mereka main apa? Berlawan tu hukumnya haram. Tinju hukumnya haram. Sebab Rasulullah sebut, wa idza darabtum fajtamil wajh. Apabila kamu memukul, maka jangan kamu pukul muka. Sebab ini kemuliaan manusia. Sebab tu rotan di mana? Jangan penampar ya. Rotan di mana? Kaki. Jangan rotan di muka. Nah, sandinya rotan di muka kan? Atau tumbuk, hukumnya haram. Sebab tu bertinju mulakamah ni hukumnya haram. Permainan bertinju hukumnya haram. Jadi, Hamzalah, jangan kau bercita-cita jadi peninju ya. Jangan letak tu. Padam cita-cita jadi peninju. Hukumnya haram. Sama lah main apa tu? Yang kobek apa tu? Dia panggil apa tu? Ya betul, haram tu ya. Gusti tak apa. Tapi gusti yang apa? Yang kilas-kilas saja tu, bagi jatuh tu. Macam gusti apa? Olimpik ke? Wrestling tu. Bukan tumbuk, dia tak tumbuk. Dia pakai apa? Kasih jatuh. Itu tak apa. Rasulullah pernah main tu. Rasulullah pun pernah main gusti tu. Seorang siapa? Rukanah. Dia seorang Rukanah. Ali gusti Quraisy. Rasulullah bagi dia jatuh. Itu Rasulullah bagi dia jatuh. Diriwayatkan wallahu taala alam. Masuk dah. Dah kalau ulama. Ini panjang ni. Okey, masuk lama. Okey, assalamualaikum ustaz, musibah jerai kerana apa musibah jerai ni? Assalamualaikum ustaz, musibah jerai kerana takdir Allah. Apa benda ustaz? Wa kullu syai'in qaddarnahu taqdira. Okey, semua berlaku semuanya dengan takdir dan kehendak Allah. Tapi ini kita tengok ini tinggi sikit ni. Nanti kita bahas bab tauhid, bab af'alul ibad, perbuatan manusia. Jadi kalau orang berzina semua dengan takdir Allah kan? Berzina dengan takdir Allah, mencuri takdir Allah. Mengapa aku mencuri? Allah takdirkan aku jadi pencuri. Mengapa aku berzina? Allah takdirkan aku menjadi penzina. Mengapa aku pukul aku? Sini pang sikit. Mengapa pukul? Allah telah takdirkan aku penampar kau 14 kali. Faham kan? Itu jadi apa? Pahaman Jabariyah. Kehidupan manusia ini, kehidupan alam ini bagaikan sehelai bulu, bagaikan sehelai kapas yang bertiup mengikut di mana angin bawa. Faham tu? Semua angin bawa. Bagaikan apa? Kapas yang dibawa angin. Bagaikan sehelai bulu yang bawa angin. Ke utara dia. Ini pendapat golongan Jabariyah, golongan sesat. Memang kita kata semuanya takdir Allah, tapi takdir Allah semuanya tersembunyi. Allah sebut, la tus'alu amma yaf'al. Jangan dipersoalkan apa buat. La yus'al wa hum yus'alun. Tapi kita yang bertanggungjawab dengan perbuatan kita. Okey, berlaku sebab apa? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Zaharal fasadu, zahirnya kerosakan, fil barri, di daratan, wal bahri, lautan, bima kasabat aydin nas. Mengapa tanah runtuh? Tanah runtuh sebab kamu tebang pokok. Betul tak betul? Memang takdir Allah. Tapi atas usaha kamu tebang pokok. Kawasan tak ada hujan, kamu tebang pokok. Sepatutnya ada pokok. Ini kita cari kopi sana ni. Okey, nanti pandai-pandai Ustaz cakap ni. Pokok Allah sebut sempurna sudah. Faham tak? Allah sebut Al-Quran, wal jibala autada. Kami jadikan gunung sebagai pasak bumi. Gunung itu Allah jadikan pasak bumi supaya bumi tak goyang. Kamu gunung kamu korek. Okey, hilang paku. Rumah hilang paku apa jadi? Bergoyanglah, banyak gempa bumi. Tanda cepat kiamat. Okey, kamu tebang pokok atas, sedangkan situ bukit, ini pasak bumi. Kawasan dia bukit, itu kawasan tak ada hujan. Hujan turun, dia takkan jadi terus. Sebab apa? Sebab pokok tadi, akar pokok dia akan serap air dulu. Tak kalau tak ada pokok, dia terus apa? Dia terus hantam tanah. Jadi pelan-pelan tanah jatuh. Akhirnya runtuhlah. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Sebab dalam Islam dia ada apa? Dalam Islam kalau sungai
Kalau dalam keadaan biasa, contoh hutan sebelum Troka ni. Dalam Islam sungai ya. Sungai mengalir ni. Jadi kita tengok kalau hujan turun paling lebat. Lebat tadi, tebing sungai air naik sampai mana? Contohnya 100 meter pada tebing sungai, itu biasanya banjir. 100 meter pada tebing sungai tadi haram diterokai. Tak boleh, dilarang diterokai. Sebab apa? Sebab dia akan mudarat. Faham tak? La darara wala dirar. Makna dia situ jangan diterokai. Sebab itu apa? Dia panggil reserve tu. Kita dengar reserve sungai kan? Sebab situ kawasan dia air mengalir. Kalau kita sekat situ buat bangunan tepi sungai, dia banjir di mana? Di kawasan muara. Orang sebab dulu macam Ustaz di Kedah kan? Dulu jarang berlaku banjir di Alor. Tapi sekarang sawah padi semua ditutup, dibuat apa? Dibuat perumahan. Air tak boleh bertakung di situ. Dia pergi mana? Dia pergi banjir di Alor. Boleh. Memang takdir. Tapi atas perbuatan manusia. Kalau semuanya takdir, memang semuanya takdir. Tapi Allah sebut la yus'alu amma yaf'al. Tidak ditanya takdir Allah ya. Itu rahsia Allah. Okey, kalau semua takdir, maka batallah hukuman untuk pezina. Mengapa kau berzina? Takdir Allah. Ya, buat macam mana kan? Mengapa kau mencuri? Takdir Allah. Buat macam mana kan? Okey. Jadi batallah segala apa? Perundangan yang Allah sebut tadi. Jadi la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Mereka dipertanggungjawabkan dengan apa mereka kerjakan. Boleh? Okey, wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin mazidah. Ya Rabb lakal sultani. Allahumma salli sallim. Allah al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'al multabisan alaina fanadil waj'al lil muttaqina imama. Allahumma sarif 'anna al-bala والوباء والفحشاء والمنكر والمهن والفتن ما نشن غيره. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمهن والفتن ما نشن غيره. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمهن والفتن ما نشن غيره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين.